Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini saya datang kemari bersama dengan Anda semua atas undangan Pak Laden Nuawi yang berjanggut putih itu. Itu dia, kawan lama, kawan merempat dulu. Sukacita saya nyatakan bahawa saya merasa bangga dan gembira melihat generasi muda lebih ramai dari warga Mas. Yang menggembirakan kerana mereka inilah yang akan meneruskan kami, yang akan meneruskan apa yang kami lakukan sekarang. Seperti mana awal tahun 60-an dahulu ketika kami seperti Anda yang muda-muda hari ini. Ya, itu dia. Oleh kerana Pak Laden yang mengundang saya, izinkan saya mendeklamasikan puisi Pak Laden yang terpendek daripada antologi Tabik. Tabik Pak Laden. Kita semua. Aku ingin kau bersama, apa aku lihat, ingin aku tatap indahnya. Apa aku cakap, ingin kau rasa nikmatnya. Tiap kali capai terbaik aku simpan untukmu. Tiap kali ada rahsia, hanya kita berdua amanahnya. Tiap kali tersalah, tak ingin berbohong denganmu. Tiap kali kau bersedih, sekelip mata aku tiba. Antara kita hanya kita. Terima kasih. Itulah puisi Pak Laden dari antologi Tabik. Selepas itu barulah saya minta izin pada semua, pada Pak Laden, nak membacakan sebuah puisi terbaru lah, boleh katakan terbaru lah. 20 hari bulan baru siap. Itu pun mendapat ilham atau cetusan idea yang mengetuk pintu sanubari ketika Allah mengutus sang gagak di bumi Libya, membuka ikatan dan mencabut bendera dari puncak tiang dan dicampakkan ke tanah. Apa yang saya menjadi terasa sangat terharu, Allah memang ya hakam, Allah yang maha menetapkan, dan Allah maha tahu. Apabila rejim Israel semakin angkuh dan sombong, menyerang dan membunuh umat Islam, termasuk menceroboh Masjid Al-Aqsa, maka sampai waktunya Allah mengutuskan sekali lagi sang gagak sebagai petunjuk untuk menunjukkan. Kerana dalam kajian saya sebelum ini, gagak Allah telah utus sejak dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Kabil membunuh Habil, adiknya, dan dia tidak tahu bagaimana nak mengkebumikan adiknya. Dia usung keliling kota Mekah dan Madinah
sehingga reput jasad si Habil. Allah pun utuskan sekumpulan gagak di celah bukit. Gagak menggali-gali tanah. Bila diperhatikan oleh Kabil secara teliti, rupanya gagak itu sedang menggali kubur untuk kaumnya yang telah mati, untuk sahabatnya. Selepas kubur itu, lubang itu siap, dia patuk kawannya yang mati itu, dimasukkan dalam lubang yang digali dan dikambus. Gagak yang lain itu sekumpulan seolah-olah bertapakur dan membacakan talqin. Peristiwa pertama, zaman Nabi Adam diutus ke bumi dan mendapat putra Kabil dan Habil. Ya. Nabi Adam ini manusia atau insan yang pertama Allah utus, cipta dan utus sebagai manusia. Maka Allah berikan dia hak istrinya melahirkan setiap 40 kali. Setiap kali akan kembar lelaki dan perempuan. Yang sulung Kabil kembar dengan Iklima, sementara adiknya Habil dan Labunda. Sebagai manusia, walaupun Allah sebut manusia atau insan sebagai ciptaan yang sempurna, sesempurna ciptaan, kerana dibekalkan nafsu dan juga akal fikiran, dengan pesan selagi mana kamu boleh mengawal nafsu menggunakan akal fikiran, kamu akan menjadi umat manusia yang menjadi insan yang istimewa. Tetapi kalau kamu membiarkan nafsu menguasai akal pikiran, kamu akan lebih hina dari ditunjuk kepada kumpulan haiwan atau binatang yang sehari lebih awal dicipta, yaitu hari Kamis. Cuma tak tunjuk, tak Rasulullah waktu berfirman berhadis tu, dalam hadisnya tidak sebut haiwan apa yang ditunjuk. Alangkah hinanya kita kalau dia tunjuk haiwan yang bernama khinzir. Itu ingat ya. Baik. Kali kedua Allah juga utuskan gagak, sekumpulan gagak. Waktu Nabi Ibrahim dan anak putranya Nabi Ismail diperintah untuk membina semula Kaabah dan menggali semula perigi Zamzam. Setelah Mekah dan Madinah diserang ribut taupan sehingga tidak meninggalkan bekas. Tapi Nabi Ibrahim gagal menemui di mana nak digali dan Kaabah di mana nak dibina. Dia memohon kepada Allah, Allah utuskan alamat. Sebentar lagi akan kuutuskan sekumpulan gagak. Dalam banyak gagak yang berbulu hitam. Dalam banyak-banyak gagak yang berbulu hitam itu ada seekor yang mempunyai bulu putih di badannya. Nabi Ibrahim pun tunggu, datang kumpulan gagak. Patuk sana, patuk sini, kais sana, kais sini, berteriak Akhirnya seekor gagak meloncat naik ke negeri semut. Saya mulanya cari juga apa yang dimaksudkan negeri semut. Rupanya busut. Seekor gagak naik ke atas busut, kais-kais, patuk-patuk, mungkin dimakan telur semut itu. Kemudian dikembangkan sayap. Allahu Akbar. Benarlah ya Hakam, Allah yang maha menentukan.
Bila dia kembangkan sayapnya, Nabi Ibrahim nampak sehelai bulu di bawah ketiaknya berwarna putih. Nabi Ibrahim pun berteriak kepada Ismail, "Ismail, bawa semua alat-alat. Di sinilah kita gali perigi Zamzam, dan di sana nanti kita akan bina Ka'bah." Itu yang kedua. Tapi apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini, oleh kerana laman santai, saya tak diberi had masa, saya nak kongsikan apa yang berlaku kepada sang gagak yang budiman itu di alam kita sekarang ini. Apabila Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dan Bandaraya Shah Alam, Majlis Perbandaran Petaling Jaya sering menganjurkan pesta menembak gagak. Saya pernah tanya kenapa nak ditembak. Alasannya gagak buat kotor. Masya Allah. Malam saya minta izin, minta petunjuk, adakah benar jawapan yang diberikan gagak itu pembawa kotor? Alhamdulillah saya mendapat petunjuk. Gagak adalah makhluk yang bernama haiwan atau binatang yang sangat budiman. Dia kuutus pada waktu-waktu tertentu untuk sebagai petunjuk dan menunjukkan. Gagak ada banyak di kawasan kita, Majlis Bandaraya ataupun di Majlis Perbandaran PJ atau Shah Alam, kerana kita manusia yang kurang bertanggungjawab banyak membuat sampah. Itu sebab di mana ada longgokan sampah, di mana tempat sampah haram, gagak akan kerumun dan berteriak, awas, 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 bersihkan cepat sampah sarap ini. Kalau tidak, itu yang bahaya tu. Kalau tidak, wabak penyakit akan menyerang kamu. Itu maksudnya. Tapi kita fitnah pula gagak, kata dia yang buat kotor. Dan saya alhamdulillah dalam permintaan saya telah banyak kali diberi petunjuk. Apabila kita melihat ular, saya duduk di kampung pendalaman. Apabila melihat ular, biawak atau tikus terlanggar di jalan raya, kereta langgar, hancur, tak semena-mena kumpulan gagak akan datang. Patuk daging-daging yang hancur sanggup dia makan, ditelan. Kalau yang besar tu dia angkat, dicampakkan ke longkang atau sungai yang mengalir, membuktikan bahawa gagak itu memang budiman, mengikut perintah. Itu saya saksikan dan saya dapat petunjuk itu daripada itu. Saya nak buktikan bahawa Majlis Bandaraya Shah Alam dan Majlis Perbandaran Kelang pernah menganjurkan menembak gagak. Saya pernah daftar dan ikut, sebab saya ada senjata api, ada senapang. Jadi saya ikut, saya daftar. Tujuannya nak ikut, malah diberi peluru percuma, dan setiap gagak yang mati ditembak akan dibayar RM5 kepada penembak. Masya Allah, zalimnya manusia zaman kita. Ingat baik-baik, jangan dimusuhi gagak, jadikan kawan. Saya daftar dan saya ikut, cuma saya tak tembaklah gagak tu, saya tembaklah awan kosong. Kemudian bila selesai, saya dapat sijil. Itu saya nak jadikan bukti kalau saya bagi kuliah di mana-mana universiti atau di fakulti saya sendiri, saya akan jadikan bukti bahawa manusia itu sangat zalim, malah dihargai kezaliman itu. Allahu Akbar. Baik, celotehnya panjang dah, puisinya pendek aja. Okey, saya tunaikan hajat Pak Ladin dan rakan-rakan yang menjemput saya.
puisi yang saya cipta dari ilham yang saya nyatakan tadi, gagak bawa petunjuk dan menunjukkan. Ya Hakam, Allah yang maha menetapkan. Ketika Adam alaihissalam dan Hawa ditemukan keduanya di dunia, lahirlah anak sulungnya, kembar Kabil dan Iklima. Anak keduanya Habil dan Labuda karena cemburu. Masya Allah, Kabil membunuh Habil, diusung jenazahnya hingga reput, sehingga Allah utuskan sang gagak menunjuk cara mengkebumikan jenazah. Dua. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang kemudian menjadi nabi juga, abjad ke-6 dan ke-8 nabi di alam semesta. Pernah diperintah oleh Allah membina Ka'bah semula dan menggali telaga Zam-Zam yang telah rosak binasa karena dilanda bencana ribut dan taupan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya kehilangan punca, sehingga Allah memutuskan sang gagak yang hitam punya sehelai bulu putih hinggap di suatu sudut. Masya Allah. Masa kini 2023 Masehi bersamaan Ramadan 1444 Hijrah, ketika rejim Zionis Israel mengganas dengan angkuh, banyak rakyat Palestina yang terkorban dibunuh. Masjid suci Al-Aqsa juga digenting, Gaza juga dicerobot. Doa para mujahid yang syahid merafak pada Allah. Ya Hakam, Allah yang maha menetapkan. Maka sang gagak diutus sebagai petunjuk, menunjukkan bendera Israel di puncak tiang dibuka dan dijatuhkan. Melayang ke tanah, isyarat Israel menuju kemusnahan insyaallah. Ya Hafiz, Allah yang maha pemelihara, rafakkan doa, semoga ini kemenangan kita insyaallah. Sekian, terima kasih. Itulah sebuah puisi antara yang terbaru yang saya selesaikan pada 20 hari bulan Mei dalam waktu berhari raya atau kemerdekaan. Terima kasih.